masalah. Okay, so intermolecular force ni macam saya bagi tahu adalah daya tarikan antara satu molekul dengan lagi satu molekul lah. Okay, sebagai contoh kalau you nampak dalam satu beaker lah berisi air kan. Okay, so jangan ingat dalam air tu ada satu molekul air saja tak ada, dia ada banyak lah, dia ada banyak molekul air. Dan antara mereka tu contohnya kita dah belajar Lewis structure of water lah macam ni. Okay, alright. So dia akan ada banyak molekul air. Okay, akan ada banyak molekul air dan ada daya tarikan antara mereka. For example, kalau antara water molecule, you will have a bond between hydrogen dalam water dengan oxygen from another water lah. Okay, bila ada bonding ni baru dia boleh hold them together. Baru dia boleh wujud dalam bentuk liquid, solid. Okay, sebab kalau tak ada daya tarikan ni, air ni semua akan meruap dan jadi gas. So you perlu ada intermolecular force ni to hold them together lah. Semua boleh faham tak apa yang saya nak cakap ni? Boleh. Okay, so we have ada dua jenis lah yang main, Van der Waals forces. Okay, bawah Van der Waals ni ada dipole dengan London forces lah. Dan kita akan tengok juga hydrogen bonding. Okay, ni semua adalah jenis intermolecular force. Okay, lepas tu kita akan tengok apa faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan tu. Kalau Van der Waals force, okay, what are the factors involved? Kalau hydrogen bond, what are the factors involved? Okay, and then last kali kita akan tengok pasal effect of hydrogen bond lah on dia punya boiling point, solubility dan seterusnya lah. Okay, so yang part ni semua, okay, Asa will just quickly skip lah. Sebab apa, nanti kita akan cover semula benda ni semua. Okay, alright. Okay, so pertama sekali kalau ionic bond okay, so kalau ionic compound, you kena faham yang dia ada positive ion, negative ion lah. Okay, contohnya kalau sodium chloride garam, okay, dalam dia ada ion Na+, okay, ada ion Cl-. Okay, so kita dah belajar juga ionic bonding macam mana nak lukis transfer of electron tu daripada metal atom kepada non-metal atom. Okay, so ionic bond tu you kena faham macam mana terbentuk. Okay, electrostatic attraction between positive ion and negative ion. Okay, ini adalah ionic compound lah yang kita dah belajar sebelum ni, ionic bonding tu. Okay, alright. And then you kena tahu yang ionic compound ni they have like high melting and boiling point lah. Okay, sebab dia punya daya tarikan tu is very strong Okay, ini contoh lah kalau solid sodium chloride, contohnya garam bila you melt tu dia akan break and dissociate untuk jadi ion, Na+ ion dan Cl- ion. Okay, next kita tengok covalent compound pula. Yang kita belajar lukis Lewis structure untuk molekul tu semua, itu adalah covalent compound lah, di mana ia melibatkan non-metal atoms. Okay, non-metal atoms dan mereka share elektron. Kan kita lukis single bond, double bond, triple bond antara mereka. Okay, so they share electrons lah. Alright. Okay, so for example dalam water okay, dalam water bila kita lukis Lewis structure, kita patut dapat structure macam ni lah. Okay, and then bonding ni semua kita panggil sebagai covalent bond they share electrons. Okay, alright. Okay, yang ni nanti kita akan belajar yang hydrogen bond ni, macam mana hydrogen bond boleh terbentuk. Okay, so just quickly go through dululah. Okay, lagi satu contoh yang dekat sini pun nanti kita akan tengok, di mana kalau you nampak kalau bila air dalam bentuk ais lah, solid water ice dia punya arrangement air molekul tu semua macam ni, lebih kurang macam bentuk hexagonal. Semua nampak tak bentuk dia ni? Susunan air dalam bentuk ais dia lebih kurang macam hexagonal lah. Okay, whereas liquid tu dia bebas sedikit, tapi dalam bentuk ais ni dia tersusun, kita panggil dia hexagonal shape lah. Okay, alright. Dan ikatan antara satu molekul air dengan satu molekul air tu, intermolecular force tu, kita panggil dia sebagai hydrogen bond. Okay, nanti kita akan tengok siapa yang boleh ada hydrogen bond, apa syarat-syarat untuk sesuatu molekul tu boleh ada hydrogen bond. Okay, alright. Ini daripada liquid ke gas lah. Okay, benda ni semua pernah belajar dulu, macam masa SPM nak terangkan. Okay, yang naphthalene tu semua kan, naphthalina tu lebih kurang macam tu lah. Okay, alright. So this one all you boleh just baca dulu lah Okay, alright. So macam ni semua adalah covalent molecule lah.
Okay, covalent molecule maksudnya molekul tu dia ada covalent bond. Ni semua kita panggil covalent bond. Mereka share electrons. Okay. Contohnya methane CH4. Kita dah belajar cara nak lukis Lewis structure dia. Kita dah belajar cara nak tentukan electron group arrangement dia. Kita juga dah belajar nak buat hybrid untuk carbon ni. Okay. So kalau electron group 4, hybrid dia sp3 contohnya. Okay. So benda tu semua kena boleh recall balik semula. Okay. Alright. Okay, dan kalau molekul CH4 ni, kalau you perasan, dia adalah non-polar lah. Sebab apa? Dia punya shape sama dengan dia punya arrangement, tak ada lone pair apa-apa dekat tengah, dan surrounding atom dia semua sama. Okay. Kalau non-polar, okay, dia akan ada intermolecular force yang kita panggil sebagai van der Waals forces. Okay. Alright, dan kita panggil sebagai London dispersion forces. Yang ni semua nanti saya akan terangkan selepas ni lah. Don't worry. Okay. So make sure semua faham betul-betul. Tak faham boleh tanya soalan nantilah. Okay. Okay. Ini yang saya nak you all clear dulu. Pertama sekali ada dua jenis, intramolecular dan intermolecular. Intramolecular tu maksudnya dalam molekul tu. Contohlah kita tengok air. Okay. Air. Okay. Ini adalah covalent bond dalam air. Okay. Nampak tak covalent bond dalam air? Okay. So covalent bond ni dia dalam molekul tu. Sebab tu dia cakap intramolecular. Okay. Forces that hold atoms together in a molecule. Okay. Intramolecular maksudnya dalam molekul tu. Okay. Dalam sesuatu molekul tu. So kita ada covalent bond. Okay, ionic bond yang kita pernah belajar sebelum ni. Okay, dan metallic bond nanti 4.5 kita akan tengok lah. Okay, so sekarang kita fokus yang sini dulu. Intermolecular force. Intermolecular force adalah force between particles. Okay, contohnya antara satu atom dengan lagi satu atom, satu molekul dengan lagi satu molekul. Okay, sebagai contoh macam saya bagi tadi tu, antara satu water, okay, dengan lagi satu water. Okay. So apa intermolecular force yang ada ni, yang hold them together? Okay. So ada dua lah. Pertama sekali hydrogen bond dengan van der Waals forces. Dan van der Waals forces ni ada dua. Okay. Pertama adalah apa kita panggil sebagai London dispersion forces lah. Okay, ringkasan dia tu LDF. Okay, London dispersion forces. Dan kedua adalah dipole-dipole. So you kena tahu apa tu London dispersion forces, apa tu dipole-dipole forces, dan siapa yang boleh ada. And then kita tengok juga hydrogen bond lah. Okay, siapa yang boleh ada hydrogen bond, apa syarat-syarat dia. Okay. So macam saya bagi tahu intermolecular ni antara molekul. Intra tu dalam molekul. Intermolecular tu antara satu molekul dengan lagi satu molekul yang berada dekat lah antara satu sama lain. Okay, molekul yang sama lah. Okay, apa jenis daya tarikan yang wujud antara mereka? Okay. Alright. Okay, pertama sekali you tengok dipole-dipole. Okay, so ingat dalam van der Waals van der Waals forces ada dua. Pertama adalah dipole-dipole dan London dispersion forces lah. So bila kita buat ringkasan macam ni, kita boleh faham dengan lebih jelas lah. Okay, so first kita tengok dipole-dipole dulu. Okay, so apa yang awak kena faham, dipole-dipole forces ni ada dalam polar molecule. Okay, contohnya HCl. Okay, so HCl you faham yang ni adalah polar. Sebab apa? Klorin lebih elektronegatif daripada hidrogen. Okay, sama juga bila jiran dia. Macam saya bagi tahu, dalam satu solution tu ada banyak HCl. Okay, so klorin lebih elektronegatif daripada hidrogen. So maksudnya apa? Elektron yang mereka share tu akan ada lebih banyak di sebelah klorin jika dibandingkan dengan sebelah hidrogen. Benda yang sama yang berlaku. Okey. Benda yang sama yang berlaku. Okey, so apa yang berlaku dekat sini adalah, okey, so kawasan yang kurang elektron tu dia macam jadi partially positif lah. Kira macam dia beri elektron dia, dan klorin tu macam terima elektron tu. So dia partially negatif. Sama juga dengan jiran dia, berlaku benda yang sama.
Okey, so elektron tu lebih banyak tertarik ke arah klorin. So kawasan hidrogen tu kurang elektron, partially positif. Kawasan klorin tu lebih elektron, partially negatif. Okey, alright. So tu yang kedua lah. Pertama kena tahu mereka ni adalah polar lah. Okey, HCl ni contoh polar molekul. Okey, alright. Okey, lepas tu saya nak tanya, kalau antara negatif dengan positif tu ada daya apa? Tarikan ke, tolakan ke apa? Tarikan. Very good. So attraction force ni yang kita panggil sebagai dipole forces. Okay. So dipole ni boleh faham tak kelas? Boleh je. Dia melibatkan polar molekul. So buat catatan kat sana, melibatkan polar molekul. Okay, so apa faktor yang mempengaruhi the strength of dipole forces? Okay, so pertama apa dia cakap? The more polar the molecule, the stronger the strength of its dipole forces. So bila lebih kuat, kita perlukan more energy to overcome the forces between molecules. Okay, sebagai contoh saya bagilah okay, katakan you ada HF dan you ada HCl. Okey, apa yang you kena faham di sini adalah fluorine ni lebih elektronegatif daripada klorin. Okey. So memang dia akan pergi ke arah kita punya halogen tu, tapi apa yang you kena tahu adalah fluorine lebih elektronegatif daripada klorin. Okey. So kita akan ada partially positif, partially negatif sebab dia ni polar. Okey. Dan mereka akan ada dipole forces antara hidrogen dalam satu HF dengan fluorine daripada lagi satu HF. Dan kita juga akan ada benda yang sama antara dua HCl lah, maksudnya H daripada satu HCl dengan Cl daripada lagi satu HCl. Okey, dua-dua ni adalah dipole forces. Okey. So dua-dua ni adalah dipole forces. Kalau siapa yang lebih kuat, kena tengok siapa yang lebih elektronegatif. So fluorine lebih elektronegatif lah. Okay, so dia akan tarik hidrogen daripada jiran sebelah tu dengan lebih strong lagi. Itu maksud dia, the more polar the molecule, the stronger the dipole forces. So maksudnya kat sini dipole forces dalam HF dia lebih strong daripada HCl. Okay, alright, itu pertama lah. Okay, apa tu, dipole. Okay, next yang kita nak tengok adalah London forces ni. Okay, London forces ni dia boleh ada dalam apa-apa saja. Okey. Alright. Maksudnya polar molekul yang kita tengok tadi pun boleh ada London forces, yang non polar molekul pun boleh ada London forces. Okey. So kena faham yang London forces ni ada dalam semua dan dia weak. Itu perkara pertama yang you kena faham lah. Okey. Dan London forces ni wujud macam mana? Disebabkan oleh pergerakan elektron tu, elektron cloud tu. Disebabkan pergerakan elektron cloud tu. Okay, so saya akan tunjuk macam mana kita akan dapat London forces ni. Okay, so kita tengok contoh lah. So you can read the steps here. Okay, you can read the steps here. Pertama sekali, apa dia cakap? Electrons are distributed uniformly around the nucleus. Maksudnya asalnya, okay, elektron tu semua dia bahagi sama rata lah. Dia bahagi sama rata antara apa-apa elemen yang bonded lah dalam molekul tu. Okey. Lepas tu disebabkan oleh pergerakan elektron tu, nanti elektron cloud yang kita tengok tu, so dia akan bergerak. So nanti akan ada masa di mana lebih elektron dekat satu side dan kurang elektron on the other side. Bila benda tu berlaku, kita akan dapat apa yang kita panggil sebagai instantaneous dipole. Maksudnya nanti kita akan ada satu side yang banyak elektron. Okay, kita akan ada satu side yang kurang elektron. So always remember, banyak elektron delta kita label dia dengan delta minus, yang kurang elektron dengan delta plus lah. Okay. So bila satu molekul dah jadi macam tu, bila jiran dia datang dekat, jiran dia pun terpengaruh juga. So nanti jiran dia pun akan ada pergerakan elektron. Nanti dia pun akan ada side yang di mana satu side tu lebih elektron, lagi satu side tu kurang elektron. Okay, itu kita panggil sebagai induced dipole. Okay, asal tu instantaneous dipole.
okey, dia punya neighbor lah, neighboring dia ataupun molekul yang sama bila datang dekat dah terpengaruh dengan dia, okey, dia pun nanti akan jadi macam tu jugalah. Maksudnya satu side lebih elektron, satu side kurang elektron. Itu kita panggil sebagai induced dipole. Okey. So attraction between instantaneous dan induced dipole ni yang membentuk London force ni. Okey. So macam saya bagi tahu London force ni wujud dalam semua. Polar ke non polar ke semua adalah. Okey, alright. Okey, ini contoh helium lah. Okey, macam mana antara satu helium atom dengan lagi satu helium atom bentuk ikatan. Okey, asal elektron dia sama rata je. Okey. So at one time elektron tu akan bergerak lah. Okey, akan bergerak. Macam ni dia bergerak ke sebelah kiri. Nampak tak nukleus kat sini? Elektron tu bergerak ke sebelah sini. So sebelah sini dah banyak elektron, sebelah sini pula kurang elektron. So A ni kita panggil sebagai instantaneous dipole. Okey. Bila dia dah macam ni, yang sebelah sini pula akan terpengaruh lah. Kalau plus nanti, okey, apa yang berlaku? Sebelah sini pula nanti akan jadi banyak elektron, sebelah sini pula kurang. Sebab apa? Dia positif dengan negatif lah, dia akan attract. So yang the first one tu kita panggil instantaneous dipole. Yang the next one we call it induced dipole lah. Okey, ini yang membentuk kita punya London dispersion forces. Okey. Boleh kelas so far? Boleh je. Okey. So ini lebih kepada explanation lah, tapi memang penting lah. So you kena cuba fahamkan tadi kita tengok dipole-dipole tu dalam polar molekul sahaja. Okey. And then kalau London forces ni dalam semua ada. Polar, non-polar semua ada. Sebab apa? Elektron akan sentiasa bergerak. Dan London forces ni dia antara yang paling lemah lah. Sebab kita belajar nanti, kita akan belajar London force, dipole-dipole dan hydrogen bond. Antara ketiga-tiga ni paling lemah adalah London forces. Okey. Okey, ini pun contoh yang sama lah. Okey, antara satu klorin molekul dengan lagi satu klorin molekul. Okey. Klorin you kena tahu dia berwujud dalam bentuk Cl2. Okey. Macam saya bagi tahu, kalau dalam solution tu ada klorin, dia akan ada banyak klorin molekul, bukan satu sahaja. Dan ada daya tarikan yang hold them together. Okey. So pertama sekali you kena tahu, okey, ni klorin dengan klorin, okey, electronegativity mereka sama. So keupayaan mereka untuk tarik elektron adalah sama. So you kena tahu dia adalah non-polar. Okey. Bila dia non-polar, you kena tahu dia hanya ada London forces sahaja. Okey. Macam tu kita cuba kaitkan molekul kita dengan apa jenis intermolecular force yang ada lah. Okey. Alright. So macam mana London forces tu wujud? Okey, pertama sekali macam yang kita belajar, asalnya pembahagian elektron tu sama rata. Nanti akan ada masa bila elektron bergerak, satu side yang lebih elektron, okey, satu side kurang elektron. Okey. Yang kita panggil sebagai instantaneous dipole. Okey. Alright. Alright. So asal memang diorang ni non-polar. Okey. So disebabkan pergerakan elektron tu dia boleh jadi macam polar lah. Okey. Tapi molekul tu memang non-polar Okey. So ini yang berlaku dulu, instantaneous dipole. Lepas tu dia pengaruh jiran dia pula. Okey. Macam mana pergerakan elektron jiran dia? Dia follow yang A ni. Kalau A sebelah sini delta plus, kurang elektron, nanti yang B tu sebelah sini akan ada banyak elektron. Baru mereka akan tarik. Kalau tak, mereka akan repel. Okay. So this is our London forces. Alright. Okay. Boleh kelas? Boleh follow so far? Boleh. Okay. Alright. Next you kena faham. Okay. Apa faktor yang mempengaruhi the strength of London force tu? So macam mana kita tahu kalau dalam satu molekul tu London force dia lagi kuat ke lagi lemah? Okay. So ada dua faktor lah. Pertama sekali adalah size ataupun kita panggil polarizability lah. So nanti tak apa, nanti saya akan bagi tahu apa maksud ni. Okay. Next kita tengok molecular shape. So dua faktor ni yang mempengaruhi kekuatan London force tu So first is dia punya size, second adalah dia punya shape. Okay. So kita tengok dulu faktor size Okay. So nak tahu size, you kena tahu dia punya molar mass lah. Betul tak kelas? Kalau molar mass dia besar, maksudnya size dia besar. Setuju?
7. Okay, so apa yang kita kena tahu adalah dia punya number of electron, which correlates, maksudnya berkait lah dengan dia punya size ataupun dia punya molar mass. Okay, so you boleh kira. Okay, sesuatu molekul tu berapa dia punya berat overall, molar mass dia berapa. Okay, so apa yang kita kena tahu dari segi trend tu, bila molekul tu lebih besar ataupun molar mass dia lebih besar, apa yang kita faham, dia akan ada lebih banyak elektron. Okey. Bila lebih banyak elektron, lagi senang dia nak bergerak. Okey. Maksudnya lagi senang nak ada satu side banyak elektron, satu side kurang elektron. So always remember, size besar, banyak elektron, polarizability to increase. Polarizability tu maksudnya yang dapat delta plus, delta minus tadi tu yang disebabkan oleh pergerakan elektron tu. Okey. So lagi banyak elektron, lagi senang dia nak bergerak lah. Okay, so tu maksud dia, bila saiz lebih besar, kita akan ada lebih banyak elektron, betul. Polarizability dia pun akan bertambah. Polarizability of molecule increases. London force kita nanti akan jadi lebih kuat. Okay, alright. So ini contoh okay. Kalau methane methane dia CH4. Okay, ini dah pernah belajar dululah, saya just bagi contoh je lah okay. So sekarang kalau kita nak terangkan apa macam mana, so first of all you kena tahu, okay, CH4 ni, okay, pertama sekali you kena tahulah CH4 ni memang bond dia polar. Okay, kalau kita lukis ikut shape dia, okay, so you kena tahulah yang CH4 ni, okay, setiap bond CH tu memang polar. Tapi you nampak tak yang dia punya elektron group ni 4. Elektron group dia 4 semua boleh tentukan tak kelas? CH4 elektron group dia 4, boleh tak kelas? Okay, maksudnya dia punya elektron group adalah tetrahedral. Okay, dan tak ada lone pair dekat tengah, maksudnya shape dia pun tetrahedral. So minggu lepas kita dah belajar, bila nak tentukan sesuatu polar ke non polar, kita tengok dulu, okay, dia punya shape macam mana, sama tak dengan arrangement dia. Okay, lepas tu next kita tengok surrounding atom kita, sama ke tak. Okay, so sama. So bila sama macam ni, dia punya bond dipole ni, yang arrow ni, dia boleh cancel each other. So overall tu dia adalah non polar. Okay, dan saya dah bagi tahu bila non polar dia hanya ada London forces ni sahajalah, London dispersion forces. Okay, alright. So macam mana nak lukis lukis force tu kan, antara satu CH4 dengan lagi satu CH4. Okay, so kena tahu dia punya shape, dia polar ke non polar. So you can just draw like electron cloud macam ni. Okay, alright. Contoh je lah kalau London forces dia tak spesifik daripada atom mana ke atom mana, tak ada. Okay, you just draw like dotted lines between the two molecules tu, dah betul lah. Okay, so ini adalah London dispersion forces. Boleh kelas? Boleh. Okay, so kalau you nampak boiling point daripada methane, kalau ethane tu dia 2 karbon lah, alkane dengan 2 karbon. Okay, kalau propane 3 karbon, butane 4 karbon lah, and so on. Okay, so if you see kalau daripada methane ke butane tu, methane 1 karbon, ethane 2 karbon, propane 3 karbon dan butane 4 karbon lah. Dan dia punya molar mass pun makin besar. Okay, ini adalah CH4. Okay, 1 karbon 4 hidrogen. Ethane ni C2H6. Okay, propane C3H8 dan butane adalah C4H10. Okay, so berat dia akan makin bertambah, dan kalau tengok dia punya boiling point pun makin bertambah. Bila saiz dia makin besar, boiling point dia makin bertambah. Betul tak kelas? Kelas? Betul tak? Betul. Okay, so apa yang dia cuba cakap dekat sini?
Okay, so sekarang kita nak tengok efek polarizability tu, maksudnya size dia tu. Okay, so ayat pertama awak mesti kena mention yang mereka ni semua, methane, ethane, propane, butane ni semua, they are non-polar. Okay, dia dah non-polar. Apa jenis force yang boleh ada antara mereka? London forces sahaja. Okay, alright, itu. Lepas tu seterusnya, apa faktor dekat sini yang kita tengok? So kita tengok faktor size lah, sebab jenis force mereka adalah sama. Okay, so the strength of London forces is directly proportional to the size or polarizability. Okay, alright. So kalau size lebih besar, you perlukan more energy to overcome the London forces between butane molecules. Sebab tu butane has the highest boiling point. Okay, boleh kelas? Boleh. Okay, next kita tengok kalau shape, macam mana shape tu dia akan affect van der Waals forces. Okay, sebab van der Waals forces ni dia lebih kurang macam dia kontak dia tu bergantung kepada luas permukaan satu molekul dengan lagi satu molekul. Kalau luas permukaan dia besar, kontak dia lagi banyak, boleh buat lagi banyak kontak, van der Waals dia lagi strong lah. Okay, so kalau macam faktor shape ni macam mana kita nak tengok. Okay, so for non-polar substance, non-polar molecule yang ada London force ni, okay, yang ada molar mass yang sama, okay, kita tengok surface area dulu. Kalau surface area dia lebih besar, contact dia lebih banyak, London force dia stronger. Okay, so saya rasa tak ada masalah nak relate point ni semualah. Okay, so kita tengok dua-dua benda ni. So pertama dia bagi contoh butane. Butane C4H10. Cuma dia bagi dalam bentuk apa tu, model lah. Dia actually benda yang sama je. Okay, ni semua actually you dah pernah belajar time SPM lah, bila belajar yang kimia organik tu kan, alkana, alkena tu semua. Okay, ini adalah butane. Okay, kalau 2-methyl propane dia pun masih sama juga, 4 carbon juga, cuma dia akan ada satu branch macam ni. Okay, dulu alkene ni semua pernah belajar kan kelas time sekolah? Pernah. Okay, alright. So ini adalah butane, ini adalah 2-methyl propane. Okay, kalau London forces tu wujud antara siapa? Antara satu butane dengan lagi satu butane yang sama lah. Okay, contohlah saya just buat kat bawah sini. Saya just buat simplified one. Okay, so ini adalah butane. Okay, ini adalah lagi satu butane jiran dia. So kontak ni lah yang membentuk kita punya London forces. Okay, yang membentuk kita punya London forces. Sama juga dengan 2-methyl propane. Okay, so sekarang case ni adalah, okay, bilangan karbon, hidrogen dia sama. Maksudnya dia punya size tu samalah. Okay, sebab karbon 4, hidrogen 10. Weight dia sama. Tetapi kenapa boiling point dia ni berbeza? Kenapa butane punya boiling point lebih tinggi daripada 2-methyl propane? Okay, so point pertama kita adalah both butane and 2-methyl propane tu non-polar. Betul, sebab mereka ada karbon dan hidrogen sajalah. Okay, dia non-polar dan saiz mereka adalah sama. Okay, second point tu ini yang penting. Okay, so bila dia linear, luas permukaan dia lebih besar. The surface area of butane is larger than 2-methyl propane. 2-methyl propane ni dia ada macam branch lah. So always remember, bila ada lagi banyak branch, luas permukaan dia akan berkurang, surface area dia berkurang. Okay, so butane ni dia larger surface area. So larger surface area, apa dia boleh buat? Dia can form more London forces between molecules. Okay, so bila can form more London forces, maksudnya London forces tu lebih strong dalam butane. So the London forces between butane molecules is stronger. Ayat terakhir ni standard lah. More energy required to overcome the stronger forces. Therefore, siapa has the higher boiling point. Okay, so far boleh kelas? Boleh follow tak apa yang saya cuba nak cakap ni? Boleh sir. Boleh sir. Okay, so kalau saya tanya sekarang, apa faktor yang mempengaruhi London forces ni, apa jawapan awak?
Pertama adalah apa? Surface area. Ini yang kedua. Pertama, Size. yes. Size. Size kita kena tengok dia punya berat lah, dia punya molar mass. Okay, second adalah dia punya shape. Boleh? Shape tu kita tengok linear ke branch. Kalau linear, lagi luas permukaan, lagi strong dia punya London forces. Okay, alright. Okay, in general lah, you kena tahu yang London forces ni dia lebih kuat daripada, dipole dia lebih kuat daripada London forces lah, in general Okay, in general, okay, so dipole lebih kuat daripada London forces. So ada satu contoh kat sini yang boleh buat you faham dengan lebih jelas lah. Okay, so lukis dua-dua contoh ni ikut dia punya shape lah. Contoh, you have CL4 and you ada CHF3. Betul? CHF3 dengan CCl4. Betul. Okey, sekarang saya nak tanya, CCl4 ni polar ke non polar? CCl4. Non-polar. Very good. Sebab apa? Shape dia sama dengan arrangement dia dan surrounding atom mereka sama. Betul? Betul. Next, tengok CHF3 ni polar ke non polar? Polar. Yes, betul. Sebab apa? Surrounding atom dia berbeza. Walaupun dia punya shape sama dengan arrangement dia, tetapi surrounding atom dia berbeza. So ini adalah polar. Okay? Alright. So bila non polar, kena tahu dia ada London forces sahaja. Okay? Bila non polar, dia akan ada dipole dan macam saya bagi tahu, London forces ada dalam semua. Okay, tetapi yang major dia adalah dipole dalam polar molecule. So macam ni boleh nampak dengan lebih jelas tak kelas? Boleh. Okay. Boleh, sir. Alright, perkara berikutnya dah tentukan. Okay, ni CCl4 non polar, CHF3 polar. Okay. So in general, macam saya bagi tahu, dipole tu lebih kuat lah daripada London forces. Tetapi bila saiz dia jauh lebih besar, okay, contohnya CCl4 ni weight dia 154, CHF3 weight dia 70 sahaja. Okay, dia punya mass ataupun dia punya weight ni jauh lebih besar daripada CHF3, almost double lah, more than double actually. So kalau dalam case macam ni, London force kita lebih strong lah. Sebab tu you tengok boiling point dia lebih tinggi dibandingkan dengan CHF3. Ni maksud ayat dia ni. Okay, when the molar mass of a non-polar molecule, okay, molar mass ataupun size non-polar molecule is larger than polar molecule, London forces will be stronger than dipole forces. Okay, kan kelas? Boleh? Boleh, sir. Okay, alright. So we just take 1 minute break. Nanti saya akan forces Okay. So sekarang kita tengok yang lagi satu tu yang kita panggil sebagai hydrogen bond. Okay. Hydrogen bond ni dia actually bond yang paling strong lah antara ketiga-tiga tu. Kan kita tengok apa dia? London forces, dipole dengan hydrogen bond. So in general, hydrogen bond yang paling strong. Okay. Tetapi bukan semua ada hydrogen bond lah. Only certain molecules, dan ada dia punya syarat tu. Okay. Pertama sekali, okay, dia mesti polar lah. Okay, dan apa yang ada dalam dia adalah dia kena ada hydrogen yang attached to atom yang electronegative, highly electronegative. Biasanya yang period 2 lah. Okay, period 2 yang non-metal, NOF tu. Okay, ataupun phone lah, FON. Okay. So dia mesti attach kepada nitrogen, hydrogen mesti attach kepada oksigen, ataupun mesti attach kepada fluorine. Okay, itu syarat pertama dia. Okay, syarat kedua dia adalah, okay, before that kita tengok bila dia attach macam ni, you kena tahu dia tu polar. Dan memang non-metal tu lebih elektronegatif lah. So sebab tu dia cakap partially positive hydrogen atom. Okay,
bonded to FO atau N. Okey, dan syarat kedua adalah you kena ada lone pair elektron pada FON jiran sebelah dia. Okey, contohnya lah kalau ni, okey, you akan ada lone pair macam ni. Cuma kita tak lukis lah. Saya just bagi contoh saja Saya just bagi contoh saja sebab bond dia tu mungkin berbeza sedikit. Okay. Alright, so sama, partially positive, partially negative. Okay, partially positive, partially negative, partially positive, partially negative. Okay. Yang ni yang kita panggil sebagai hydrogen bond. Ni semua kita panggil sebagai hydrogen bond. Okay. So apa syarat dia kelas? Pertama sekali kena ada apa? Kelas? Yes, kena ada hydrogen tu. Hydrogen tu kena attach Hydrogen tu perlu attach pada FON. Itu pertama. Yang kedua, pada FON jiran dia tu kena ada lone pair elektron. Boleh faham tak kelas? Okey, ini contoh lah Okey, ini adalah amonia. Okey, amonia tu NH3 dan Lewis structure dia tu ada lone pair dekat nitrogen kita. So you dah belajar elektron group ni 4 tetrahedral, tetapi dia ada satu lone pair. Shape dia adalah trigonal pyramidal. Okey, itu yang kita dah belajar sebelum ni lah. Okey, so apa yang saya nak you nampak adalah pada nitrogen ada lone pair. Okey, dan dia ni partially negatif, hydrogen kita partially positif lah. Sebab apa? Nitrogen lebih elektronegatif. Okey, so dia ada lone pair dan dia boleh bentuk hydrogen bond dengan jiran NH3 dia. NH3 jiran dia tu, dia boleh bentuk hydrogen bond antara nitrogen dengan hydrogen daripada jiran dia tu. Okey, partially positive H+ dengan partially negative nitrogen yang ada lone pair. Okey, nampak tak yang dia highlight tu? Sama juga kalau macam acid, dia COOH, C double bond OOH. Okey, so kita ada partially negative oksigen dekat sini. Okey, dan dia tu ada lone pair lah, kita tak lukis je. Okey, so dia boleh bentuk hydrogen bond dengan H daripada acid sebelah dia, daripada COH acid tu. Sama juga daripada sini yang double bond O ni, yang partially negative oksigen ni akan bentuk hydrogen bond dengan H daripada OH acid sebelah dia. Okey, kalau nanti you akan belajar, kalau acid dia punya susunan tu macam ni. Sebab apa? Bentuk hydrogen bond tu macam tu. Okey, saya nak you all lukis balik maksudnya memang acid tu C double bond O OH. Okey, tetapi dalam molekul dia punya arrangement dia macam ni. Okey, di antara satu dengan jiran dia, susunan dia macam ni. Dia benda yang sama je. Okey, sebab apa disusun macam ni? So that dia boleh bentuk dua hydrogen bond ni. Okey, alright. So susunan ni kita panggil sebagai dimer lah. Okey, tapi ni nanti bila you masuk organic chemistry, nanti you akan belajar dengan lebih detail lagi lah. Okey, just tahu macam mana nak lukis hydrogen bond tu daripada siapa ke siapa. Okey, boleh kelas kan? Boleh. Okey, alkohol pun benda yang sama. Okey, metanol Okey, alkohol dia tahulah ada OH, dia akan berakhir dengan OH. So nampak tak H kita ni ada bonded to oksigen. Okey, dan oksigen tu ada lone pair. So apa yang berlaku? Okey, hydrogen ni akan bentuk hydrogen bond dengan oksigen daripada alkohol sebelah dia. Nampak? Hydrogen bond ni. Nampak? Dia bukan suka-suka Boleh faham tak kelas? Hydrogen bond ni daripada partially positive hydrogen dengan partially negative hydrogen jiran dia yang ada lone pair. Baru dia boleh bentuk hydrogen bond. Boleh? Boleh. Okey. Alright, kita tak payah tengok apa-apa jawapan ke apa, kita buat sendiri. Sekarang saya nak tanya, yang pertama ni adakah hydrogen bond antara mereka? Tak ada. Ni hydrogen bond ke ni?
Bukan. Okey, yang B? Bukan. Okey. Yang C? Betul. Yes. Betul. Sebab kalau boleh you buat dua structure, you kena tahu ada lagi dua lone pair kat sini lah. Okay, so lone pair ini partially negative. Sebab apa? Dia lebih electronegative. Ni pun sama, partially negative, partially positive. So kita boleh ada hydrogen bond. Okay, alright. Yang untuk D ni, okay, kalau HF pula, you tengok, adakah hydrogen bond? Tak ada. Betul, very good. Sebab apa? Kalau antara satu HF dengan lagi satu HF, ya betul, ada hydrogen bond. Tetapi dalam HF saja tak ada. Ini kita panggil sebagai covalent bond. Okay? Sebab tu saya bagi tahu you kena jelas intermolecular force dengan intramolecular force. So jawapan dia ni sahajalah. Okay? Boleh kelas kan? Boleh. Okay? Boleh. Alright. Okay, yang the next one ni dia suruh kita show hydrogen bond lah between molekul yang dia bagi. Okay? So saya nak semua lukis mula walaupun dia dah diberi tu, supaya you tahu macam mana nak buat. Okay, ini satu alkohol dengan lagi satu alkohol lah. Nak tunjuk. Okay, so H tu kita boleh lukis ke bawah macam ni, tak apa, tak ada masalah. Okay, so yang lain semua hidrogen saja. So tujuan saya lukis yang lagi satu OH tu macam tu supaya senang kita nak tunjuk kita punya hydrogen bonding tu. Okay, senang kita nak tunjuk kita punya hydrogen bond. Okay, so kita akan ada hydrogen bond kat sini antara H daripada satu alkohol dengan O daripada dia punya jiran tu. So boleh nampak tak kelas macam mana example ni dia lukis? Dia benda yang sama je, cuma dia bengkokkan hidrogen dia ke atas supaya kita boleh tunjuk kita punya hydrogen bonding tu. Boleh tak kelas? Boleh. Boleh sir. Okay, so make sure clear Okay, the second one tu, okay, ini adalah amide lah. Amide tu dia ada C double bond O dengan NH2 macam ni. Okay, so tak ada masalah, tak apa. Nanti macam saya bagi tahu, yang ni next sem tu kita akan belajar lah macam mana nak lukis ni semua. Just for now, tahu macam mana nak tunjuk hydrogen bond antara mereka. Okay, so untuk yang amide ni ada dua lah. Satu adalah, okay, macam dekat bahagian NH2 hujung ni, kalau you kembangkan, okay, nitrogen ni akan ada lone pair. Okay, dan dia tu partially negative lah. Okay, partially negative, partially positive. Okay, partially negative. So dia boleh bentuk hydrogen bond dengan H daripada amide sebelah dia tu. Okay, itu pertama. Okay, lagi satu cara dia boleh bentuk hydrogen bond adalah benda yang sama juga daripada H ni. Sebab H ni dia bonded to phone kan. Okay, dan dia juga boleh bentuk hydrogen bond dengan oksigen yang C double bond O ni. Okay, sebab syarat dia, you tengok balik. Pertama sekali, N kena attach kepada, H kena attach kepada phone, FON. Okay, syarat kedua, jiran dia tu, okay, kena ada lone pair dan dia tu mesti partially negative lah. Sebab apa? Kalau karbon dengan oksigen, oksigen lebih elektronegatif. Sebab tu you ada partially negative. Dan sini dia actually ada lone pair lah, cuma kita tak lukis macam ni. Okay, so boleh tak kelas? Boleh follow tak? Hydrogen bond tu macam mana? Siapa boleh bentuk hydrogen bond? Macam mana kita lukis tu? Boleh. Any questions ke apa so far? Tak ada. Tak ada. Okay, so sekarang kita tengok apa faktor yang mempengaruhi hydrogen bond lah. Pertama sekali adalah electronegativity. Okay, so kalau kita pergi across the period, period 2, kita akan sampai nitrogen dulu, group 15, oksigen dulu, lepas tu baru fluorine lah. Itu basic electronegativity across the period tu dia akan bertambah. So nitrogen paling kurang, diikuti oleh oksigen dan fluorine. Itu pertama. Okay, the second thing that you need to understand is
Apa yang saya nak bagi tahu tadi? Okay, so pertama sekali tu okay, electronegativity across the period tu dia increases. Itu pertama. Okay, so in general lah, okay, bond antara hidrogen dengan fluorine yang paling kuat diikuti oleh hidrogen dengan oksigen, dan yang paling lemah adalah hidrogen dengan nitrogen. Okay, alright. So pertama sekali you kena tahu, okay, so hydrogen bonding in water contohlah. Okay, so water, saya nak tanya, water boleh tak ada hydrogen bond? Antara satu water dengan lagi satu water, boleh tak ada hydrogen bond? Boleh. Okay, sebab apa? Boleh. Sebab hidrogen kita ni partially positif, oksigen kita partially negatif, dan pada partially negatif tu ada lone pair. Okay, so contoh hydrogen bond dalam water lebih strong daripada hydrogen bond dalam ammonia. Sebab apa? Oksigen lebih elektronegatif daripada nitrogen. So hydrogen bond ni, so air punya hydrogen bond is stronger. Okay, alright. Faktor berikutnya adalah bilangan hydrogen bond. Okay, so pertama sekali you kena faham lah, memang hydrogen bond HF ni lebih strong jika dibandingkan dengan hydrogen bond dalam air. Tetapi kita kena boleh tengok juga berapa bilangan hydrogen bond yang boleh dibentuk. Okay, sebagai contoh, kalau satu air, nampak tak berapa hydrogen bond dia boleh bentuk ni? 3. Dia boleh bentuk 2 lah, sebab dia ada 2 lone pair ni. Okay, satu dengan hydrogen sebelah sini, satu lagi dengan hydrogen daripada water sebelah sini. Nampak tak dia boleh bentuk 2 ni? Nampak. The rest boleh tak? Boleh nampak tak? Boleh je. Okay, nampak? So satu molekul air boleh bentuk 2 hydrogen bond. Okay, kalau hydrogen fluoride boleh bentuk berapa hydrogen bond? 1. Yes, satu sahaja. Okay, so sebab itu you kena tahu yang water boiling point dia lebih tinggi daripada HF, sebab dia boleh bentuk lebih banyak hydrogen bond. Okay, so although F is more electronegative than O, boiling point HF tu lebih rendah daripada H2O, sebab H2O boleh bentuk lebih banyak hydrogen bond jika dibandingkan than HF. Okay, boleh kelas? Clear? So ada dua. hydrogen bond, the more boiling point. Apa dia? The more hydrogen bond, the more higher boiling point. Betul. Dia kalau boleh bentuk lebih banyak hydrogen bond, betul, boiling point dia lebih tinggi. Okay, alright. So kita ni graf yang biasa kita akan selalu tengok lah. Okay, jangan get confused ke apa, tak susah apa pun. Okay, apa yang the next graph ni akan tunjuk, dia adalah boiling point of hydrides. Hydrides maksudnya bila unsur tu bergabung dengan hydrogen lah, kita panggil sebagai hydrides. Bila unsur elements in group 14, 15, 16 and 17, okay, they combine with hydrogen, okay, kita panggil dia hydride. Okay, so kita nak tengok macam mana boiling point-nya trend ni. Okay, so jangan get confused looking at this dia punya chart ni lah. Okay, plot ni jangan macam keliru ke apa, tak ada apa pun. Okay, kalau yang warna biru tu dia cakap apa? Group 16. Maksudnya, okay, kita tengok period 2 ada oksigen group 16. So bila dia gabung dengan oksigen, dia dapat water H2O. Bawah oksigen adalah sulfur. Bila dia gabung dengan hidrogen dapat H2S. Bawah sulfur adalah selenium. Dia dapat H2SE. Bawah dia adalah Te, dia akan dapat macam ni. Okay, so kalau group 17, period 2 start dengan fluorine HF, lepas tu HCl, lepas tu HBr, HI. Bila unsur-unsur tu gabung dengan bila gabung dengan hydrogen. Kalau group 15 pula, period 2 nitrogen. Nitrogen combine dengan hydrogen dapat NH3 macam ni. Kalau combine dengan phosphorus dapat PH3,
Bawah phosphorus AS tu dapat ASH3, bawah dia tu SB. Okay, SbH3. Okay, so group 14 pun sama je. Okay, kalau period 1 ada carbon gabung dengan hidrogen, formula dia macam ni, CH4. Bawah carbon adalah silikon, SiH4. Bawah silikon adalah germanium, GeH4. Dan last kali ni tin tu SnH4. Okay, yang ni boleh faham tak unsur-unsur apa, kenapa dia punya formula ni semua macam ni? Okay, apa yang ditunjuk kat sini adalah bila group-group tu kita plot dia punya boiling point. Okay, kalau group 16, period 2, period 3, period 4, okay, sampai period 5 lah. Samalah group 14, 15, 16, 17. Okay, boleh nampak tak semua kelas? Boleh. Okay, itu pertama, you kena tahu apa yang dia orang tulis kat dalam plot tu. Yang kedua, okay, sekejap yang kedua, you nampak tak trend dia in general semua? Kalau kita tengok group 14, dia naik macam ni. Nampak trend dia tu? Yang ni pun dia naik juga, yang ni pun dia naik. Okay, dia naik lah. Okay, so in general memang as we go across the period tu, ataupun bila kita go down the group, contohnya daripada CH4, bawah dia SiH4, GeH4, SnH4. Okay, so pertama sekali kena faham, kalau group 14, CH4 tu dia non-polar. Okay, dia non-polar. Okay, bila non-polar dia hanya ada London forces sahaja. As we go down the group, size dia tu makin besar. So dia punya London forces akan jadi lebih kuat. Sebab tu boiling point dia meningkat macam tu, meningkat mendadak macam tu. Okay, so but tak apa. Yang lagi satu yang saya nak you tengok adalah, okay, kenapa yang ni pelik pula? Kenapa bila H2O dia punya boiling point HF dengan NH3 ni lebih tinggi daripada elemen-elemen lain yang ada dalam period tu, ataupun dalam group tu lah. Okay, alright. So kita tengok yang ni, kita tengok group 14 dulu. Maksudnya daripada CH4 sampai SnH4. Okay, the boiling point increases gradually. Sebab bila kita go down group 14 daripada carbon, silikon, germanium dan ni Sn, tin, okay, size dia akan jadi lebih besar. So next kita kena tahu dia ni non-polar, so dia hanya ada van der Waals forces. Okay, dan semakin berat, larger dia punya molecular weight, van der Waals force tu lebih kuat. Okay, boleh kelas? Boleh. Okay, so you kena tahu yang group 14 punya hydride ni semua dia non-polar lah. Non-polar. Okay, then they only have van der Waals forces. Okay, alright. Okay, macam yang saya bagi tahu, kalau kita tengok group 15, 16, 17, nampak tak? 15, 16, 17 ni dia pelik sikit sebab apa? Yang first member patutnya paling rendah, tetapi ini yang paling tinggi. Kalau untuk group 16, you tengok H2O paling tinggi. Kalau group 17, nampak HF paling tinggi. Dan kalau group 15, you nampak tak NH3 paling tinggi? Boleh nampak tak ni? Boleh. Okey, agak-agak apa sebab dia? Sebab apa? H2O, okey, NH3, H2O dan HF ni mereka boleh bentuk hydrogen bond. Okey. Yang lain macam biasa, semua van der Waals. Contohnya, kalau after NH3 tu apa? PH3. Lepas tu ASH3, SbH3. Tu semua biasa van der Waals. Size makin besar, boiling point makin tinggi. Tetapi NH3 tu ada hydrogen bond, HF ada hydrogen bond, H2O ada hydrogen bond. Boleh faham tak kelas? Sebab tu boiling point mereka sahaja yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, hydride yang lain. Okay, boleh kelas? Boleh. Okay, alright. Okay, so much higher energy needed to break the hydrogen bond. Okay, sebab tu kena ingat kalau hydride ni, apa maksud hydride? Bila satu elemen tu combine dengan hydrogen. Okay. Okay, next kita tahulah NH3, H2O dan HF ni dia lebih tinggi sebab ada hydrogen bond. Next kita kena boleh compare antara mereka tiga.
Sebab apa NH3 paling kurang diikuti oleh HF dan water. Okey, pertama sekali, okey, you kena faham F ni dia lebih elektronegatif daripada oksigen lah. Okey, hydrogen bond HF sepatutnya lebih kuat daripada water. Tetapi kita dah tengok tadi, water boleh bentuk lebih banyak hydrogen bond. Sebab tu boiling point water paling tinggi. Kedua, kenapa NH3 punya paling rendah? Sebab apa? Nitrogen ni paling kurang elektronegatif lah jika dibandingkan dengan HF. Okay, so hydrogen bonding in NH3 is weaker than HF sebab nitrogen ni less electronegative than fluorine, so NH3 has lower boiling point. Okay, so yang ni make sure you should be able to explain lah. Okay, so you kena baca balik betul-betul. Okay, so saya dah terangkan dalam cara yang mudah nak faham lah. Okay, tapi you bila nak jawab dalam exam, you kena explain properly, pakai term tu semua. Even term-term pun sudah terangkan dalam bahasa yang you mudah nak faham. Okay, so jelas tak kelas? Kalau hydrogen bond ni kita tengok apa? Pertama sekali sama ada FON attach kepada dia, dan seterusnya kita tengok berapa bilangan hydrogen bond yang dia boleh bentuk. Okay, so nampak tak? Okay, water water actually dia boleh bentuk lebih banyak hydrogen bond lah per molecule. Okay, kalau actually in total tu dia boleh bentuk 4 lah, tapi kalau kita anggap dia sebagai 2 lah. Okay, this one and this one. Okay, okay, lepas tu kalau kita tengok yang the remaining tu macam saya bagi tahu yang kat sini lah. Daripada sini ke sini. Okay, yang grup 15, okay, grup 17 dengan grup 14 ni. Okay, kenapa dia naik macam tu? Itu just disebabkan oleh dia punya size lah. Sebab bila hydrogen combine dengan elemen going down the group, size dia jadi makin besar. Okay, the increase in boiling point from pH3 to SbH3 kalau group 15, H2S to H2Te group 16, dan HCl to hydrogen iodide HI group 17 disebabkan oleh size. Bila going down the group tu, size lebih besar, van der Waals lebih kuat. Okay, okay, so in conclusion lah, kita nak tentukan siapa punya boiling point lebih tinggi. Pertama sekali tengok molar mass dia. Kalau molar mass dia lebih kurang sama, kita tengok ada tak dipole ataupun tak ada, maksudnya dia ada London forces sahaja. Okay, second thing kita tengok dia punya shape. Dia punya shape tu maksudnya linear ke dia ada branch. Nak tengok dia punya surface area. Okay, alright. Kalau melibatkan London force sahaja, kita tengok dia punya berat lah. Okay, mass dia siapa lagi besar, can form more London forces, the London forces tu will be stronger lah. You need higher amount of energy to overcome the forces of attraction. Okay, dan yang paling strong adalah kalau dia boleh bentuk hydrogen bond ke tak lah. Okay, boleh kelas kan? Boleh. Okay, ini adalah few terms lah yang baru sikit. Okay, apa yang dia cuba nak bagi tahu dekat sini, bila attractive force tu kuat, dia susah nak meruap jadi gas sebab dia are being closely held with each other. Susah dia nak meruap jadi gas, so vapor pressure tu dia rendah. Vapor pressure tu rendah dan boiling point dia tu lebih tinggi lah sebab dia lagi susah nak jadi vapor. Kita perlukan lagi banyak heat, so boiling point dia lebih tinggi. Okay, itu yang summary dekat slide ni. Okay, so stronger attractive force means lower vapor pressure, higher boiling point. Okay, in terms of solubility okay, so you kena faham molekul yang polar dia dissolve dalam pelarut ataupun solvent yang polar. Contohnya, alright, water ni dia adalah polar solvent, pelarut yang polar. So dia boleh larutkan molekul melalui hydrogen bond. Okay, so I give you an example. Katakan ini adalah alkohol, ethanol. So you kena tahu ethanol ada OH. Okay, dan water pun sama juga. Ni adalah water, yang saya bulatkan ni adalah water. Okay, so antara H dalam alkohol, dia boleh bentuk hydrogen bond dengan O dalam air, dan O dalam alkohol boleh bentuk hydrogen bond dengan H dalam air.
Okay. So when you can form hydrogen bond like this, okay, you boleh larutkan sesuatu tu lah. Okay, you can dissolve it. Okay, boleh tak kelas? Boleh nampak tak? Bila you boleh bentuk hydrogen bond dengan air, benda tu boleh larut dalam air. The rest? Faham je. Ada apa-apa soalan ke? So make sure boleh draw the hydrogen bond and label them correctly, yeah. Okay, so the formation of hydrogen bond between polar molecule and water. So water you kena tahulah dia adalah polar solvent. Dia maksudnya polar dissolve dalam polar, non-polar dissolve dalam non-polar. Dia kena jenis yang sama. Okay, kita punya solute dengan kita punya solvent tu. Okay. Alright, macam saya beritahu tadi, kalau you perasan bila you letak air batu dalam air batu tu akan terapung, betul tak? Betul. So you pernah belajar kan, ketumpatan density is mass over volume, correct? Right. Okay. So sebenarnya water H2O tu density dia semua sama. Tetapi bila dalam bentuk ais, saya dah bagi tahu dia punya arrangement tu dalam bentuk hexagonal. Nantilah kita akan belajar cara nak lukis dia. Okay. Alright. So bila dia ni asal macam ni, liquid water. Bila dalam bentuk ais, water ni semua dia akan arrange dalam bentuk hexagonal macam ni. So bila dia arrange dalam bentuk hexagonal, nampak tak banyak ruang antara mereka? Nampak tak ruang besar ni? Yang saya lorikkan tu, nampak tak ruang tu? Okay. Sebab apa? Dalam ais memang water molecules arrange macam ni. Nanti kita akan dalam tutur saya rasa ada soalan lah. Kita boleh belajar lukis ni nanti. Okay. So bila dia punya volume tu increase, apa akan jadi dengan ketumpatan ais tu? Dia punya density tu? Benda. Yes. Bila density dia decrease, dia akan float in water. So boleh faham tak yang basic ni? Cuma you kena faham sebab apa ais macam tu. Sebab dalam bentuk solid ais tu, water molecule tu dia arrange dalam bentuk hexagonal lah. So kita panggil dia hexagonally shaped crystal structure. Okay. Open maksudnya dia ada banyak ruang macam ni lah. Open. Okay. Ni lah. So dalam ais macam ni lah susunan dia. Nanti kita belajar lah macam mana nak lukis ni lah. Okay, so nampak tak satu air, oksigen dia dengan hidrogen sebelah. Okay, lepas tu yang oksigen berikutnya dengan hidrogen sebelah, oksigen berikut dengan hidrogen sebelah, oksigen berikut dengan hidrogen sebelah. Dia continuous sampai dia dapat satu hexagonal shape macam tu. Ini adalah susunan bila air tu dalam bentuk ais lah. Boleh faham kelas? Boleh? Boleh. Okay. Alright. So make sure boleh nampak So actually kita tak draw lone pair lah, tapi dia memang ada lone pair. Dan dia ni partially negative, ini partially positive. That's why they can form this hydrogen bond ni. Okay. So make sure you are clear. Okay. Open hexagonally shaped ice. Okay. Ini hydrogen bond. Okay. Alright. So bila dia bagi macam ni, you kena tahulah apa jenis intermolecular force yang ada. Kalau alkohol tu kena tahu boleh bentuk hydrogen bond. Kalau CCl4 ni dia non-polar. You kena tahulah bila lukis tu. Dia electron group dia sama dengan dia punya shape sama dengan arrangement dia tetrahedral, dan surrounding atom dia semua sama. So dia non-polar. Bila non-polar, you hanya akan ada London forces sahaja. Okay. Dan HCl ni you kena tahu dia adalah polar. Okay. So antara satu HCl dengan satu HCl, apa yang terbentuk ni kelas? Dipole. Bagus, very good. Dipole. So ingat ni tak ada hydrogen bond sebab hydrogen ni bukan attach kepada phone lah, chlorine kan, betul tak? So dia hanya ada dipole sahaja. Okay. Boleh faham tak kelas? Boleh. Okay. So ni hydrogen bond. Kena boleh kenal pasti ni ada London forces. Yang ni dipole.
Okey. Dalam semua memang ada London forces. Maksudnya dalam CH3OH ada London forces, dalam HCl pun ada London forces. London forces ni ada dalam semua. Tetapi yang mana yang apa tu? The major one lah. Kalau dalam alcohol, hydrogen bond. Kalau dalam polar molecule, dipole forces. Okey. Boleh kelas? Boleh tu. Okay. Alright. So ni pun lagi satu contoh lah. Dia suruh tentukan siapa ada higher boiling point. Kalau yang pertama ni, you tengok ni alcohol lah. Okay, memang automatically boiling point dia lebih tinggi. Dan yang ni H2O lah. Sebab apa? Dia boleh bentuk hydrogen bond. Okay. Dan kalau yang last kali ni, antara H2S dengan CH4. Okay, you kena tengok dia punya berat dulu. Okay, H2S berapa, CH4 berapa berat dia, and then you kena tahu yang H2S ni polar macam air lah. Ini non polar. Okay, so ni non polar. CH4 dia ada London forces sahaja, dan ni ada dipole. Okay, so kita terus kira lah. Kalau karbon berat dia 12, ni 16 lah CH4. Kalau sulfur berapa berat dia kelas? Kelas, berapa berat sulfur? 32.1. Betul, 32. 32.1. So, campur 2 hidrogen 34.1 lah. So, memang H2S lah, boiling point lebih tinggi. Pertama sekali sebab dia molecular size dia lebih besar daripada CH4. Dan kedua, dia adalah polar molecule, so dia boleh bentuk dipole. Boleh faham kelas, Ken? Boleh. Okay, so we take 5 minutes break. Saya nak terus habiskan dengan 4.5 lah. Kelas? Tahu. Macam, apa contoh metal yang you tahu lah? Logam ke metal yang you tahu? Okay, kelas, boleh bagi tahu saya apa dia? Apa logam yang you tahu? Apa dia? Kuat sikit, saya tak dengar. Magnesium. Magnesium lain? Zinc. Okay, sodium, aluminium, mereka semua tu adalah metal lah. Okay, metal. Okay, contohnya kalau macam iron okay, iron kan besi kan. Okay, besi tu dalam bentuk solid. Okay, dia adalah metal, logam. Okay, sekarang kita kena tahu dalam ni, okay, ada banyak, contohnya kalau atom, kalau iron kan, dia ada banyak iron atom lah. Okay, ada banyak, millions of it lah. Okay, you boleh kira pun. Okay, kita dah belajar cara nak kira, tentukan bilangan mole, bilangan atom. Okay, so memang darabkan dengan nombor Avogadro tu semua. So bilangan dia tu banyak lah. Okay, sekarang kita nak tengok dalam logam apa jenis bond yang ada. Metallic bond. Okay, alright. So kita kena tahu kenapa metal tu bila kita ketuk dia boleh bengkok. Tetapi bila garam dia tu ionic compound. Tetapi garam kalau kita ketuk apa jadi? Contohnya you ada garam batu kan, you ketuk dengan hammer ke apa jadi dengan garam tu? Kelas? Kalau garam, ya betul. Dia kalau garam you ketuk, dia akan hancur, betul tak? Betul. Tetapi kalau logam ke apa you ketuk, dia bengkok saja, dia tak pecah. Okey, so benda tu semua kita kena boleh tahu kenapa lah. Okey. So pertama sekali you kena faham macam mana metallic bond tu terhasil lah. Okey. Alright. So nak explain metallic bond tu, kita tengok ni. Electron C model yang kita panggil. Okey. Alright. Okey. So actually ini adalah electron C model lah. Okey, macam mana electron C model ni adalah, okey, katakanlah group 1, okey, katakan sodium. Berapa valence elektron dia kelas? Betul. So macam mana actually sebenarnya dalam metal tu, kalau sodium metal dia group 1, okey, dia punya valence elektron tu bebas bergerak. Dia ada satu valence elektron kan, dia bebas bergerak.
Bila elektron tu bebas bergerak, dia akan ada charge positive 1. Okey, kalau magnesium, berapa dia punya charge? 2 positive. Very good. Maksudnya valence elektron dia 2. Yang valence elektron ni semua mereka bebas bergerak. Kalau aluminium grup 13, berapa charge dia? 3 positive. Yes. Dia ada 3 valence elektron dan 3 valence elektron ni bebas bergerak. Ini you kena faham dulu. Okay. So dalam metal tu, okay, dia punya valence elektron ni bebas bergerak dan dia ada ion lah. Apa ion, berapa valence elektron bergantung kepada dia punya position. For example, sodium is in group 1, it has 1 valence electron dan dia punya charge adalah positive 1. Kalau magnesium contohnya group 2, charge dia positive 2, valence electron dia 2. Aluminium group 13, valence electron dia 3, charge dia positive 3 lah, ion dia. Okay. So ni dia cakap positively charged ions. Okay. Dan ni adalah delocalized outer energy electron. Maksudnya yang paling luar tu, elektron tu bebas bergerak, macam dia tersebar lah dalam kita punya logam tu. Itu maksud delocalized. Delocalized tu maksudnya dia, it can be anywhere lah, dia spread around. Okay. Kalau perkataan localized maksudnya dekat satu tempat. Delocalized tu maksudnya macam bebas lah, kalau dalam bahasa yang mudah nak faham. Boleh kelas? Okay. So dalam metal, dalam logam kita, walaupun dia solid, sebenarnya apa yang berlaku dekat dalam tu, dia punya valence elektron tu bebas bergerak. Nampak tak? So nukleus dan inner shell tu dia wujud dalam bentuk ion. Dia punya valence elektron tu bebas bergerak. Mobile tu kira bebas lah. Mobile tu kira bebas. Inilah kita punya electron C model. Okay. Alright. So akan ada daya tarikan nanti antara positively charged ion dengan elektron ni semua. Yang elektron yang bebas bergerak dengan positive charge ion ni semua, mereka akan ada satu daya tarikan, attraction. Okay. So attraction tu dia macam glue lah. Glue, dia lekat them together, positive ion dengan valence electron tu. Okay. So metallic bond you kena tahu form from bila charge mesti kita pakai ni, electrostatic attraction antara positively charged metal ion and C of delocalized valence electron. Delocalized maksudnya apa? Dia bebas bergerak. C of delocalized valence electron. Okay. Macam saya bagi tahu, valence electron tu yang negatively charged tu dia macam glue lah. Dia akan attract all the positive ions tu. So mereka will be like strongly held lah. So contoh sodium group 1, okay, dia punya valence electron tu 1, dia bebas bergerak. So ion dia semua dalam tu positive 1 charge. Kalau magnesium group 2 ada 2 valence electron. Okay, kena ingat valence electron ni dia memang bebas bergerak. Okay. Okay, dan dia akan attract all these positive ions to be close to one another lah. Okay. Supaya yang positif-positif ni semua dia tak repel. So dia macam bertindak sebagai glue. Kawasan biru ni, yang elektron ni semua ni, dia bertindak sebagai glue. Okay. Okay, ni properties of metal lah, kilat. Okay, alright. Dia ada high melting and boiling point. Okay. And then dia takkan crack ataupun shatter lah. Shatter maksudnya berkecai. Dia boleh bend ataupun dent. Maksudnya boleh bengkokkan, boleh macam lekukkan. Okay. Alright. And then dia tu malleable, maksudnya kita boleh ketuk logam tu jadi macam sheet, nipiskan dia. And then ductile, maksudnya kita boleh tarik dan jadikan wire. Okay. So metal you kena tahu dia boleh conduct electricity. Nanti kita akan tengok kenapa lah. Okay, dalam solid pun boleh, dalam liquid pun boleh. Okay. Alright. Okay, kenapa boiling point boiling point metal jauh lebih tinggi daripada dia punya melting point. Okay. Biasanya melting point logam tu tak tinggi sangat lah, kita boleh cairkan dia. Okay. Alright, kita boleh cairkan dia. Walaupun dia dalam bentuk liquid, dia are still held together, okay, by that mobile electron lah. Okay. Alright. So boiling point tu is higher because kalau you nak break yang elektron yang bebas bergerak dengan ion tu, you perlukan energi yang sangat-sangat tinggi. Okay. That's why kalau kita tengok boiling point tu is jauh lebih tinggi daripada dia punya melting point lah. Okay. Kenapa metal
malleable and ductile. Maksudnya kenapa dia boleh dikemikkan, okey, dia boleh dikemikkan, boleh ditarik lah. Kenapa dia tak pecah? Okey, contoh so when a piece of metal is deformed by hammer, okay, the metal ions to slide past each other through the electron C to new position. Okay, maksud dia adalah okay, changes in the position of the metal ions. Apa yang berlaku, kita akan dapat shape baru, reshaping the metal by redistribution of valence electron. Okay, so saya nak you baca semula ayat ni. Okay, so ni yang berlaku bila kita ketuk logam. Apa yang berlaku, okay, electron C ni, okay, when a piece of metal deformed by hammer, okay, the metal ions tu they slide past each other through the sea of electron. So dia tak pecah sebab apa? Sea of electron tu masih lekatkan mereka macam glue lah. Okay, so dia just slide je. Bila dia slide macam tu, dia akan bengkok. Okay, dia akan bengkok, you akan dapat macam shape barulah. Okay, so yang ni boleh nampak tak bila dia ketuk ni, dia masih attach, cuma dia punya position dah berubah. Boleh nampak tak kelas? Boleh. Dia tak pecah sebab apa? This electron C ni dia hold the positive ion together. Sebab tu dia just bengkok sahajalah, ataupun kita boleh tarik dia. Okay, tapi dia tak pecah. Kalau macam garam lah, contohlah macam NaCl kan, tadi saya bagi tahu kan. Kalau garam tu kita ketuk, kenapa dia hancur? Sebab garam dia tak ada apa? Delocalized valence electron, tak ada, electron C tu tak ada. So bila dia hanya ada alternate positive and negative charge. Bila you ketuk nanti, charge ni akan berubah position. Okay, bila positif jumpa positif, apa yang berlaku kelas? Tolak. Yes, so dia akan crack. So boleh nampak tak beza bila metal kita ketuk macam mana, bila ionic compound macam garam tu kita ketuk, apa yang jadi? Dia akan crack. Boleh. Okay, alright. Okay, kenapa metal boleh conduct heat and electricity dalam solid dan liquid? Walaupun dia dalam bentuk solid pun, kenapa dia boleh conduct electricity dan heat? Sebab dia ada mobile electron ni. Elektron ni bebas bergerak. Walaupun dalam bentuk logam, okay, solid, the valence electron tu dia bebas bergerak. The delocalized electron dia bebas bergerak, so dia boleh conduct heat and electricity. Okay, nak tahu faktor yang mempengaruhi metallic bond ada dua. Pertama sekali, bilangan valence electron dan size atom tu. Okay, so bilangan valence electron, okay, so you kena tahu lagi banyak valence electron, lagi banyak delocalized electron. So lagi kuat attraction between positive ion dan delocalized electron. So metallic bond stronger. So kalau kita compare, katakanlah kita compare sodium dan aluminium. Okay, sodium ada berapa valence electron? Point. Aluminium? Betul. Betul. Tiga. Okay, very good. Okay, so metallic bond dalam aluminium is stronger than sodium. Sebab apa? Dia ada more apa kelas? Pergi balik slide ni. Dia ada more valence electron. More valence electron maksudnya more delocalized electron. So attraction antara positive ion tu, Al3+ dengan delocalized electron tu stronger compared to Na+ dengan delocalized electron. So metallic bond aluminium tu lebih strong than sodium. Yang faktor ni boleh faham tak kelas? Lagi banyak bilangan valence electron, lagi strong dia punya metallic bond. Faham. Okay, next adalah faktor size lah. Okay, kalau size lebih kecil, okay, kalau atom tu lebih kecil, attraction antara positive ion nukleus tu dengan elektron yang bebas bergerak tu lebih kuat lah. Sebab saiz lebih kecil, lagi senang nak attract the electron tu. Okay, kalau saiz lebih besar, nukleus tu jauh daripada elektron tu. Okay, so smaller size, attraction between positive ion and delocalized electron stronger. So metallic bond pun lagi strong. Okay, ni contoh lah across period 3, kalau you nampak melting point dengan boiling point tu meningkat lah daripada sodium ke magnesium ke aluminium. Sebab dia bilangan valence electron bertambah. Ini satu valence electron, ni 2, ni 3 valence electron lah. Dia group 13 ingat jangan, bukan group 3 group 13. Okay, so bilangan valence electron dia bertambah,
lagi banyak delocalized electron, attraction between positive ion and delocalized electron becomes stronger. Okay, so stronger metallic bond, higher boiling point. Okay.